Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung baca kitab Risalah untuk para pesakit. Kita sambung ke ubat yang ke-7 insya-Allah pada halaman 26. Jadi pada 3 pertemuan yang lalu kita dah baca daripada awal kitab sehinggalah kepada ubat yang ke-6, dan hari ini kita akan sambung ke ubat yang ke-7 insya-Allah. Dan mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan kalau kita perlu kongsikan kepada rakan sahabat handai kita, buatlah demikian supaya kita dapat peroleh pahalanya. Jika ada ahli keluarga kita juga yang diuji dengan kesakitan, sampaikanlah ilmu yang kita dapat ni. Mudah-mudahan ia juga menjadi penawar, dan yang lebih penting daripada itu, kita sendiri pun beroleh pahala amal soleh kerana menyampaikan ilmu. Baik, hari ini insya-Allah ubat yang ke-7 ini sebenarnya akan dilanjuti dengan ubat yang ke-8, dan ubat yang ke-8 ni agak panjang dan juga agak dalam isi kandungan pengajaran, ibrah dan juga penghayatannya. Baik, insya-Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita cuba puan-puan ya, kita cuba teruskan ubat ke-7 muka surat 26 pada perenggan yang kedua. Okey. Seperti yang kita pernah sebutkan dalam kelas-kelas yang terdahulu, bahawa Imam Badi'u Zaman Sainusi dalam kitab ini tidak mengedit apapun selain daripada apa yang ditulis secara asalnya, dan sebahagian daripada perkataan-perkataan yang digunakan itu juga mengandungi ketegasan. Tetapi ketegasan itu bermaksud untuk mengusik jiwa minda supaya memberikan perhatian, dan supaya kita juga akan dapat mengambil pengajaran daripada perkataan yang digunakan itu. Contoh pada ubat ke-7, kata Imam Sainusi, wahai pesakit yang kehilangan nikmat kesihatan. Kita nampak, kita rasa macam tegas kan? Kita sedang sakit, kemudian disebut pula kita sedang hilang nikmat kesihatan. Jadi dia akan sedikit mengusik minda kita. Memang kita sedang tidak sihat ni, nikmat kesihatan sedang diambil ni. Kemudian ditegaskan sekali lagi, tujuannya supaya kita dapat melihat dan berfikir, maknanya sekarang saya dalam situasi ini. Dan dia ada kaitan dengan situasi sebelum ini. Sebelum ini kita ada nikmat kesihatan, sekarang nikmat itu sedang hilang. Dan apa pesanannya? Sesungguhnya penyakitmu tidak menghilangkan kelazatan nikmat ilahi yang ada di dalam kesihatanmu. Walaupun pada ketika ini nikmat kesihatan itu sudah hilang, tetapi sebenarnya penyakit ini tidak akan menghilangkan kelazatan nikmat ilahi dalam kesihatan kita. Kita tengok macam mana sebaliknya, ia membuatmu merasakan kelazatan itu dan menambahkannya. Kerana apabila sesuatu itu berterusan, maka ia akan kehilangan kesannya. Maksudnya apa? Sebelum ni kita sihat, sekarang kita sakit. Apabila kita sakit, kita akan terkenang semasa kita sihat, dan kita terbayang-bayang kelazatan ketika sihat itu. Akhirnya kesakitan kita ini menghadirkan rasa lazat di atas memori kita akan kesihatan di masa lalu. Tetapi kalau kita tak sakit, sihat sepanjang masa, kita akan lupa. Kita akan lupa bahawa kesihatan itu sebenarnya suatu kelazatan. Kita akan tengok selepas ni, sehingga kan ada ahli hakikat bersepakat berkata, innamal asya'u tu'rafu bi'adadiha. Sesungguhnya segala sesuatu itu dikenali dengan sifat berlawanannya. Sebagai contoh ya, seandainya tiada kegelapan, nescaya cahaya tidak akan dikenali. Kalau sepanjang masa siang aja, tak pernah malam, akhirnya kita tak kenal siang ini bercahaya. Cahaya itu terang, terang itu indah, mudah, kita jadi tak kenal. Sebab sepanjang masa bercahaya, sepanjang masa siang. Tapi bila ada kegelapan malam, kita akan mula terkenang akan kelazatan ketika siang. Betul tak? Kan kalau malam kadang nak buat kerja tak nampak, kena buka lampu dulu. Kalau lampu rosak, dah tak boleh buat kerja. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah siang-siang ada cahaya. Tak, lampu rosak pun masih boleh buat kerja. Betul tak? Maka hadirnya perasaan ini, nikmat ini, hanya apabila datangnya kegelapan. Walaupun zahir kegelapan itu seperti ianya tidak indah, seperti ianya susah. Jadi seandainya tiada kesejukan, kepanasan tidak akan difahami. Kalaulah tidak ada musim hujan yang sejuk tu, maka kita tidak akan dapat membezakan antara panas dan sejuk.
Tetapi apabila adanya musim hujan, walaupun ada kalanya mencabar aktiviti, agak mencabar program-program yang kita rancangkan sebab dia hujan, tapi kita terkenang. Alhamdulillah hujan, sejuk juga sikit. Kalau tidak panas terik, orang utara kata panas lit-lit kan. Panas sangat. Betul kan? Jadi kan bila panas tu kita terasa juga, ya Allah panasnya. Alhamdulillah bila datang musim hujan, takkanlah kita nak mengeluh pula hujan, tak. Sebab kita terkenang kepanasan tadi. Jadi panas lazat, hujan pun jadi lazat kan. Kemudian seandainya nescaya ia kekal tanpa keseronokan, seandainya tiada kelaparan, nescaya makanan tidak akan memberi kenikmatan. Betul? Asyik makan on time, sentiasa ada bekalan dalam peti ais, tidak pernah kemarau kebuluran. Akhirnya kita tidak dapat membezakan kelazatan kenyang berbanding dengan keperitan lapar. Jadi didatangkan juga rasa lapar pada kita. Walaupun duit ada, contohnya duit ada, tetapi keadaan tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan bekalan makanan. Masih ingatkah ketika COVID tempoh hari, apabila pertama kali kedai-kedai ditutup, ya, suatu kejutan bagi kita. Bekalan di dapur sempat habis kan, sebelum wujudnya delivery, kemudian online dan lain sebagainya. Jadi demikian Allah berikan kita sedikit rasa lapar supaya kita menghargai rasa kenyang dan merasakan nikmatnya. Seandainya tiada rasa haus, nescaya meminum air tidak akan memberikan kenikmatan. Kalau sentiasa air ada, bekalan sentiasa elok, penapis air sentiasa molek, tak perlu servis ke contohnya, maknanya tak pernah terputus bekalan air, tiadalah rasa haus. Tapi Allah hadirkan juga rasa haus. Kadang-kadang kita musafir haus nak beli, tetapi arena semua penuh, susah nak beratur panjang pula, dah hausnya sampai dia tekak ni. Tapi kita diuji untuk mendapat bekalan air. Supaya apa? Supaya kita bersyukur di atas nikmat ketika kita beroleh air. Baik. Kemudian, seandainya tiada penderitaan, nescaya afiat tiada kenikmatan. Seandainya tiada penyakit, nescaya kesihatan tiada kelazatan. Kita boleh tanya orang-orang Syria yang menjadi pelarian di sini, apakah kenangan mereka dan apakah impian mereka? Tentu mereka mengimpikan kemerdekaan dan juga kedamaian seperti yang mereka lalui di masa lalu. Kerana mereka sudah merasakan bagaimana kehilangan sebuah tanah air. Tetapi kalau kita tanya mereka 10 tahun, 20 tahun yang lalu sebelum terjadi apa yang terjadi sekarang, apakah yang encik deritai? Tentu ada banyak jawapannya. Sedangkan nikmat memiliki negara itu adalah nikmat yang paling besar. Maka kita wajiblah kita bersyukur memiliki negara yang merdeka, memiliki negara yang aman damai. Tapi ingatlah, sesungguhnya aman damai itu menjadi ujian bagi kita. Adakah kita bersyukur? Adakah kita kufur? Maka wajiblah kita ini sebagai pendidik, didik anak cucu kita untuk bersyukur di atas nikmat kemerdekaan ini. Isi kemerdekaan tersebut, berikan kefahaman yang benar tentang arti kemerdekaan. Sebab ujian kita di Malaysia ialah terlalu aman, terlalu damai, ya, terlalu santai. Maka jangan lupa di sana ada orang-orang yang diuji dengan keamanan. Baik, kita tengok, insya-Allah kita ambil pengajaran. Tapi inilah maksud hikmah-hikmah di sebalik sakit. Kalau tidak pernah rasakan kesakitan itu, ada orang cerita kat kita, saya sakit lutut, kita pun fikir macam mana sakit lutut ni sebenarnya, kan? Sebab kita tak rasa. Betul? Tapi bila dah sampai satu usia, dah mula klek-klok bunyi dekat lutut tu, baru kita faham, oh ini yang makcik aku cakap dulu tu. Nampak? Betul tak? Dan masa itulah kita akan menghayati nikmat-nikmat kelazatan ketika kita sihat. Macam tu. Okey, baik. Memandangkan Al-Fatir Al-Hakim, iaitu perengai yang bawah sekali, perempuan, Maha Pencipta lagi Maha Bijaksana, melengkapi manusia dengan panca indera yang sangat banyak. Allah SWT bagi kita ni macam-macam jenis panca indera. 6 tu yang standard, yang fizikal. Yang spiritual ada lagi, kan? Mata hati, betul tak? Ilham, itu semua ada lagi. Sense-sense kita yang bersifat spiritual. Sehingga manusia boleh merasai dan mengetahui pelbagai jenis nikmat yang berbeza-beza yang tiada had di alam semesta ini, memperlihatkan bahawa Allah mahu manusia merasai segala macam kurniaannya. Jadi kita ada sensor kita ni yang boleh rasa, boleh pegang, boleh bau, boleh tengok, kan? Boleh cium, boleh
taste di lidah dan lain sebagainya, sebenarnya untuk memperlihatkan bahawa di sana ada banyak nikmat yang Allah SWT anugerahkan dalam alam semesta ini, dan kita ini dapat merasainya dengan tujuan supaya dapat menikmati setiap jenis nikmatnya, yang mana dengan kita dapat menikmati nikmat-nikmat inilah mendorong manusia ke arah kesyukuran yang berkekalan. Allah nak kita ni syukur sepanjang masa, bukan syukur sekali-sekala sahaja. Sebab nikmat yang Allah bagi ni sepanjang masa. Betul tak? Ada tak time-time tiba-tiba lidah kita tak boleh rasa. Masa kita sakit tu lah Allah tarik sekejap nikmat tu. Tapi ada lagi nikmat-nikmat yang lain. Tapi nikmat sentiasa ada. Jadi dengan adanya anugerah nikmat ini, Allah nak kita ni sentiasa merasai kelazatan itu. Lalu dengan merasai kelazatan itu, kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Sebab syukur ni bukan ada musim. Syukur ini dituntut daripada kita sepanjang masa. Maka sebagaimana Allah memurniakan kesihatan dan keafiatan, sudah tentu Allah juga akan memberikan bermacam-macam penyakit, penderitaan dan kesulitan, supaya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan sebelum ini. Sekarang kita bersyukur tak bila mengenang nikmat masa muda? Bersyukur, Alhamdulillah. Tapi masa kita muda, bila ditanya sonok tak muda, tak ada duit, macam itulah kan. Tak boleh nak pergi jalan sana jalan sini, mak ayah tak bagi, macam-macam pula kekangan semasa muda. Tapi bila nikmat muda itu sudah tidak ada, sekarang kita berada di usia ini, maka kita segera bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku masa muda yang sehat walafiat, masa muda yang aktif ya Allah, masa muda yang penuh semangat. Lalu aku akan manfaatkan umur yang berbaki ini untuk menikmati kelazatan dan keafiatan yang Engkau beri. Okey, Alhamdulillah. Jadi apa saja penyakit yang kita alami sekarang ini, kita syukuri kerana sebenarnya dia mengingatkan kita pada kelazatan nikmat di masa lalu. Insya-Allah. Okey, aku bertanya kepadamu. Ini soalan ni, mari kita tanya kat diri kita sendiri. Imam Said Nursi tanya pada kita ni. Seandainya penyakit ini tiada di kepalamu, atau di tanganmu, atau di dalam perutmu, atau di lutut kita, atau di belakang kita, itulah kan, maka adakah engkau pasti akan merasai lalu mensyukuri nikmat ilahi yang lazat dan nikmat di sebalik kesihatan kepala, tangan dan perutmu? Kalau tak ada sakit-sakit yang kita sedang alami sekarang, lutut ke, belakang ke, adakah kita pasti bahawa kita akan kekal menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur di atas kesihatan yang Allah berikan? Pasti tak? Pasti tak? Jawapannya biasanya manusia akan melupakan. Justru datangnya kesakitan itu supaya mengingatkan. Maka sudah tentu engkau bukan sahaja tidak bersyukur, bahkan kau tidak pernah memikirkan tentangnya. Bahkan kau akan menggunakan kesihatan itu di dalam kemungkaran dengan kelalaian tanpa sedar. Tengok Fir'aun, macam mana sihat walafiatnya Fir'aun dengan teknologi perubatan yang canggih. Kan perubatan Fir'aun tu saya cerita, kalau pergi Mesir, siapa yang pergi Mesir nampak di negara-negara Arab ni dia ada cawan, lepas tu ada ular melilit cawan untuk farmasi dia, logo kepada farmasi dia. Perasan tak? Kalau di Saudi tak. Kalau di Saudi dia pakai logo bulan sabit. Kalau di Mesir dia pakai cawan, lepas tu ular. Ular, lepas tu kepala ular di atas ni. Perasan tak? Ada pernah tengok tak? Tak pernah ya? Yang itu adalah lambang farmasi. Farmasi dia, lambang dia cawan lilit ular. Bila saya tanya, kenapa farmasi Mesir ni ular dekat dengan cawan? Jawapannya adalah kerana itu adalah teknologi Fir'aun, iaitu Fir'aun akan mendapat penawar daripada racunnya. Jadi kalau yang racun ular dipatuk ular contohnya, penawarnya pun datang daripada ular sendiri. Itu kehebatan zaman teknologi Fir'aun, yang kesannya kita masih boleh lihat hingga ke hari ini. Piramid, The Sphinx, istana Fir'aun masih kukuh berdiri di Aswan. Hamam Fir'aun di tepi pantai. Saya selalu cerita dah sebelum ni, bilik air Fir'aun kan. Itu salah satu bilik air dia. Yang di dalam gua di tepi pantai tu kan, musim sejuk dia suam kat dalam, musim panas dia sejuk kat dalam. Air dia macam jacuzzi natural. Dari pukulan-pukulan ombak masuk elok je macam jacuzzi. Canggih kan. Jadi pada waktu itu kerana kecanggihan, kehebatan, ketinggian teknologinya menjadikan Fir'aun apa? Ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sehingga kan dirinya sendiri juga tidak pernah diuji dengan sakit, sehat walafiat. Bila kita dalami kenapa dia sihat walafiat, kita faham teknologi perubatannya juga hebat. Nampak kan? Kalau disengat kalajengking, dia dah sediakan ubat daripada sengatan kalajengking juga. Begitu sekali canggih dia. Kan? Dan tengoklah kehebatan kesihatan mereka tu, piramid boleh dibina sebesar itu. Satu batu piramid tu sebesar mana? Kalau kita berdiri ni, tangan kita pun tak boleh cecah satu batu, baru seketul batu. Macam mana dia buat sebesar itu? Kan, boleh nampak betapa hebatnya teknologi di masa lalu, dan itu menjadikan dia apa? Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, sehingga dia menyangka dirinya Tuhan. Itulah dia manusia. Jadi kita pun bersyukur, alhamdulillah kita sedar, oh kita ni manusia biasa. Kan, walaupun mungkin ada yang bekerja di bidang perubatan, ada penasihat pemakanan, patutnya dia perfect lah pemakanan dia, tapi dia tak sakit ke? Dia sakit juga. Betul. Jadi ini semua adalah sebenarnya tanda-tanda supaya manusia itu tidak lalai. Okey, selesai ubat yang ketujuh. Alhamdulillah kita pun bersyukur di atas nikmat kesihatan di masa lalu. Alhamdulillah, itu juga merupakan suatu tanda ibadah kita kepada Allah. Ubat ke-8, yang ini agak panjang dan agak dalam sikit. Okey, tak apa, kita baca sama-sama. Wahai pesakit yang memikirkan akhiratnya. Jadi bila kita dah dapat tazkirah daripada ubat pertama hingga ubat ke-6 ni, pemikiran kita dah mula ke mana? Ke akhirat. Betul tak? Kita dah mula berfikir jauh sampai ke akhirat. Betul lah ni Imam Said Nursi kata ni. Jadi sekarang kita tengah fikir akhirat. Sesungguhnya penyakit itu seperti sabun. Dalam masa yang sama, ini pesanan juga kepada kita. Jom fikir akhirat. Cukup-cukuplah dunia. Sekejap lagi balik rumah, fikir baliklah urusan dunia. Sekarang ni jom kita fikir akhirat sekejap. Sebenarnya penyakit ni sabun. Sabun pencuci. Ia membasuh dan membersihkan kotoran-kotoran dosa. Apa yang dia cuci tu? Bukan luka kita, kan? Bukan kuman-kuman bakteria tu, bukan. Tetapi dosa-dosa kita. Sebab dosa sebenarnya adalah kekotoran. Ada hadis yang menunjukkan makna dosa sebagai kekotoran, ya? Bahawa az-zambu tu dansun. Dansun tu sejenis kekotoran. Kemudian adalah terbukti melalui hadis-hadis sahih. Kita tengok hadisnya di bawah tu, nota kaki nombor 5. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang Muslim pun yang ditimpa kesakitan seperti ditusuk duri, dan apa yang lebih sakit daripadanya, kecuali Allah menghapuskan dengannya kesakitan tersebut, dosa-dosanya sebagaimana sebatang pokok meluruhkan daunnya. Ini hadis sahih Bukhari. Maknanya seorang mukmin, kalau kita beriman, kalau tak beriman tak dapat. Dia tak dapat pahala, dia memang tak ada apa-apa yang dia dapat. Kesian kan orang tak beriman ni. Jadi kalau orang beriman, kata Nabi SAW, dia tercucuk duri pun, duri je, kecil je duri ni, sakit kan kita cucuk duri kan, dapat pahala. Sebab Allah hapus dosa dia. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi bila kita menanggung sakit yang lebih berat, kanser contohnya, kan? Sakit yang lebih berat lagi tu. Betapa banyaknya pahala yang Allah berikan, betapa banyaknya dosa yang sedang Allah cuci. Subhanallah, nikmatnya. Kalaulah kita boleh nampak betapa untungnya kita datang sabun direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni kalau sabun di rumah habis pun dah susah hati nak beli kat kedai. Betul tak? Sabun cuci pinggan tak ada. Ui, susah hati kita. Betul tak? Tak boleh duduk 5 minit. Sibuk dah sabun cuci pinggan habis. Betul tak? Kan? Sabun cuci baju pun, sabun cuci lantai pun, memang sabun tu wajib lah. Sabun dan wanita berpisah tiada. Kan? Sebab itu penting bagi kita. Tetapi yang ini adalah kekotoran yang tidak nampak. Dosa. Dosa tu tak nampak. Tak boleh tengok. Kekotoran di baju, di tudung senang kita nak cuci. Sebab tu kita nak sangat ada sabun. Tetapi kotoran di hati, kotoran di dalam catatan amalan kita, dosa-dosa itu, macam mana kita nak cuci? Ya, kita istighfar. Betul, kita buat amal soleh dan ibadah. Tapi adakah itu kita berani jamin bahawa itu mencukupi untuk menghapuskan semua dosa kita? Ada yang berani jamin tak? Alhamdulillah, saya yakin, saya haji tiap tahun, dosa saya terhapus, insya-Allah saya macam kain putih bersih. Tak berani kita jamin, kan? Kita manusia lalai, alpa, dosa sentiasa ada, sentiasa berulang. Lalu Allah hadirkan kesakitan untuk menjadi sabun kepada kekotoran dosa itu. Masya Allah.
adalah terbukti. Jadi beginilah sekali ya, malah terdapat dalam hadis bahawa penyakit itu merupakan kafaratuz zunub, iaitu penghapus dosa, sebagaimana buah-buahan yang ranum gugur daripada pohon yang berbuah apabila ia digoncangkan, maka demikianlah juga bergoncang dan gugurnya dosa-dosa seorang pesakit yang beriman apabila dia menggigil kesakitan. Okey, kita tengok pokok yang ada buah. Tu ada pokok petik, banyak buahnya tu, cuma belum masak je lagi. Pokok petik tu, kalau dah ranum buah tu, kadang-kadang kita goncang pun dia boleh jatuh. Betul tak? Kan sebab bahan dia lembut kan. Bila kita goncang pokok tu, kita yang tengok dari jauh ni rasa apa? Pokok tu bergoyang kena goncang. Kita rasa sedikit terancam. Kan? Kita bimbang nanti jatuhlah ni buah-buahnya. Ada terasa seperti terancam. Ada tak orang tengok pokok goyang kita rasa relax je? Tak ada kan? Kita kalau angin tiup kuat, pokok dah goyang tu dah mula dah duduk-duduk dah. Kan? Especially negeri-negeri yang kuat ribut taufannya tu. Menakutkan? Betul. Sakit pun begitu. Bila kita sakit, kita rasa menggigil. Kan? Samalah bila pokok tu bergoyang. Tapi pokok itu goyang sebab apa? Sebab nak jatuhkan buah-buahan yang dah ranum. Masya Allah. Saya teringat pokok bidara di rumah saya. Pokok bidara ni buahnya tinggi-tinggi. Dah hanya pula kecil-kecil, macam mana nak dipanjat? Kan? Tetapi datang satu hari ribut angin kuat. Lepas habis ribut angin tu, buka pintu tengok buah-buah bidara sudah tersedia di atas tanah. Ni, dua orang ni yang kutipnya. Bawa mangkuk penuh. Sampai penuh mangkuk, pakai baju t-shirt pula. Kutip penuh baju. Masya Allah, saya terfikir betul lah perumpamaan kat sini ni. Tapi masa angin bertiup kuat tadi kita takut. Tutup pintu, tutup langsir. Kan? Tak tahu nak jadi apa, kuat sangat angin tu. Rupa-rupanya selesainya angin ribut tersebut bersama dengan rezeki-rezeki yang Allah janjikan. Masya Allah, demikianlah sakit. Demikianlah rasanya sakit. Memang terasa menggigil, tapi sebenarnya kalau secara rohaninya kita bersih, kita cantik kerana Allah sudah cuci dosa-dosa kita dengan kesakitan itu. Alhamdulillah. Baik, kita tengok muka surat 28. Ya, silakan. Jadi, orang yang langsung tak diuji dengan kesakitan ni adalah Fir'aun. Memang diriwayatkan demikian. Sebab itu dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi tiba-tiba dia tenggelam di lautan dan dia menyedari kehebatan dia berenang itu tidak menyelamatkan dia daripada lautan tersebut. Maka baru itulah dia mengakui Allah. Kan? Ya Allah, aku mengakui Engkau lah Tuhanku, tolonglah aku. Kerana sebelum itu dia tidak pernah sakit. Tapi selain pada Fir'aun, semua manusia memang diuji dengan kesakitan. Cuma kadang sakit dia ringan, makan paracetamol dah sembuh, maka dia cepat lupa diri. Jadi kasihanlah pada orang-orang sakit yang demikian, yang lalai. Kita suruh dia dengar yang ni. Kan? Jadi kalau sakit kepala sikit tu, masa kami muda-muda dulu, kami di Mesir, ada di kalangan kita yang berusaha untuk bersabar dengan kesakitan itu. Tujuannya untuk dinikmati. Masa muda kita sakit kepala, kadang-kadang tak payah makan ubat pun, rehat. Kan? Akhirnya sembuh. Betul tak? Jadi dalam masa sakit tu kita menikmati kesakitan yang Allah bagi. Rehat, zikir, tasbih, tenangkan diri. Kalau tidak, kalau tak sakit tu dah jalan dah. Rata-rata dah jalan. Kan orang muda. Betul tak kan? Kemudian di Mesir pula tambang murah. 25 sen je daripada sini sampai ke ujung KL. 25 sen je. Ada bas-bas yang memang 25 sen. Sebab subsidi kerajaan. Kereta api bawah tanah 50 sen. Sedap lah. Kan? Laju kereta api bawah tanah dia. Memang kalau tak diuji dengan kesihatan, kesibukan belajar, jalan saja. Jadi masa tu kita buat begitu Kak. Jadi sebenarnya selain pada Fir'aun Kak, memang diuji dengan kesakitan. Jadi mungkin satu lagi pengajaran, yang muda-muda ni, anak-anak kita ni, jangan cepat sangat bagi ubat. Nanti bila dia sampai satu masa, ubat tu dah tak berapa kesan. Betul tak? Jadi dia telan sebiji tak cukup dah. Dia jadi 2 biji. Kesan pada buah pinggan dia. Tapi orang yang tak biasa makan ubat macam geng-geng kami ni dulu, klasik sikit geng-geng kami ni, tak selalu sangat makan ubat. Jadi umur macam ni, sakit kuat sangat, tak hilang-hilang, 2-3 jam baru telan sebiji je dah cukup. Kadang-kadang kerat 2, kepak 2 lagi paracetamol tu. Alhamdulillah masih lagi memberikan kesan.
Dan ada lagi di kalangan kami yang masih sampai sekarang tak makan ubat. Ada. Sampai dia aksiden patah tangan pun dia tak makan ubat tahan sakit. Boleh lagi tahan sakit. Itu badan kita sebenarnya. Ada juga sahabat saya yang senior pun tak makan ubat. Sekali makan paracetamol umur 50-an. Sekali dia sakit lutut sangat-sangat, terpaksa makan paracetamol, dia jadi mamai. Dia bercakap, Rauta. Dia jadi macam tu. Kata, kenapa ni? Kata, tak tahulah, Zaza tak pernah makan ubat-ubat dia, jadi tak sambung kabel dalam kepala. Ada orang 50-an tak makan ubat. Pun dia mengaji di negara Arab juga dulu. Jadi Alhamdulillah sebenarnya nikmat ni adalah suatu, kesakitan adalah suatu nikmat. Boleh kan? InsyaAllah. Kita teruskan perenggan yang berikutnya. Dah jawab dah soalan yang tadi? Sesungguhnya dosa-dosa itu merupakan penyakit-penyakit yang berlarutan di dalam kehidupan yang abadi. Tu yang lebih bahaya sebenarnya. Dosa yang kita carry, yang kita tak nampak ni, yang kita perasan macam kita baik ni, tak nampak. Sebenarnya dosa itu dibawa sampai kehidupan abadi di akhirat kelak. Kehidupan yang tiada akhirnya. Malah di dalam kehidupan duniawi ini juga, ia merupakan penyakit-penyakit maknawi bagi hati, sanubari dan roh. Bagi orang beriman, dosa yang kita carry itu sebenarnya penyakit. Penyakit ke dalam hati, penyakit dalam roh, penyakit dalam sanubari. Orang yang banyak dosanya dan dia tidak pernah merasa berdosa pula, dan tidak minta ampun pada dosa-dosa dia, dia sebenarnya menjadi satu disease of the heart. Dia jadi satu penyakit di dalam hatinya. Sekiranya engkau bersabar dan tidak mengeluh, maka melalui penyakit yang sementara itu, engkau akan terselamat daripada terlalu banyak penyakit yang berlarutan. Jadi bila kita diuji dengan sakit jasmani, dalam keadaan dalam ni dah ada dosa ni, penyakit rohani ni, tak perasan, tak nampak kan? Allah bagi kita ujian penyakit jasmani, maka dengan penyakit jasmani ini, dia hapus, dia cuci dosa rohani. Dengan itu kita akan terselamat daripada terlalu banyak penyakit. Penyakit rohani, penyakit jasmani. Nampak macam di jasmaninya sakit, tapi sebenarnya Allah nak cuci yang rohani tu. Jadi insya Allah bersihlah dalam diri kita ni. Mudah-mudahan sucilah hati kita ni, sanubari kita ini ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kan ada orang-orang yang terkejut di akhirat. Dia ingatkan dia banyak salah, tiba-tiba Allah ampunkan kesalahan dia. Kan? Rupa-rupanya jawapan dia apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diganjari orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tiada hisab. Banyak pahalanya. Maknanya kalau dia sabar, pahalanya banyak sampai dah tak boleh hisap, dah tak payah hisap dah. Habis dosa dia. Habis sebab apa? Sebab sabarnya itu tadi. Nampak? Orang yang berjihad di medan perang, sakit dia, luka-luka, kena pedang, kena tembak, tapi berjihad habis-habisan sampai dia mati. Bila dia mati sebagai syahid, dia minta dekat Allah SWT, Ya Allah, izinkan aku kembali lagi ke dunia ini supaya aku boleh berjihad lagi. Maknanya apa? Sabarnya dia terkena luka-luka semasa peperangan itu menjadikan dirinya suci daripada dosa-dosa rohani. Lalu dia mendapat tempat yang sangat tinggi di dalam syurga. Dia sendiri pun terkejut tengok. Okey, jadi lepas ni kita rasa apa bila dapat sakit? Kita rasa Alhamdulillah. Tak payah susah-susah nak cuci, tetapi Allah sedang cuci dada dosa sanubari kita. Alhamdulillah. Namun perenggan yang kedua, silakan. Maknawi ni maksudnya adalah yang bersifat spiritual. Lawan dia hakiki. Hakiki ni yang kita boleh nampak ni air. Ni hakikinya air ni, kan? Maknawinya apa? Menghilangkan haus. Betul? Kan? Mendatangkan kesihatan tubuh badan, mencuci buah pinggang. Itu maknawi dia. Tapi hakikinya air kosong. Boleh. Itulah dia, hakiki dan maknawi. Jadi tafsir Risalah Nur ni memang maknawi dia. Dia banyak kepada maknawi. Dia bawa yang hakiki tu supaya kita nampak yang maknawi. Kalau dia tak buat macam tu, manusia ni dia susah nak nampak maknawi saja-saja. Sebab kita punya mata ni memang mata nyata, bukan mata gaib. Allah jadikan kita begitu. Jin pun kita tak nampak, malaikat pun kita tak nampak. Para malaikat tu duduk dengan kita daripada lahir sampai mati, tak pernah nampak. Jadi cara Imam Sa'id Nursi ni nak bagi kita al-imanu bil ghaib. Kita punya rukun iman 6 ghaib. Macam mana tu? Cara dia tu yang menarik sebab dia ada integrasi ilmu.
Sebab dia menguasai 90 bidang ilmu pengetahuan. Dia pandai psikologi, pandai astronomi, pandai teknologi. So dia pandai gunakan ilmu-ilmu ni untuk bagi kita faham Al-Quran. Sampai kita dapat mencapai satu tahap iman tahqiqi, iman yang hakiki tu, yang tertanam di dalam hati, yang kuat, yang sukar dibolak-balikkan melalui evidence yang bersifat material itu tadi. Daripada material dibawa ke spiritual ke. Macam tu ya. Jadi material hakiki, spiritual maknawi. Alright. Namun sekiranya engkau tidak memikirkan dosa-dosa ataupun tidak mengenali Allah, maka padamu terdapat satu penyakit yang sangat parah, dan ia adalah jutaan kali lebih besar berbanding dengan penyakit kecil yang menimpamu ini. Jadi orang yang sama sekali tak fikir dosa, sama sekali tak kenal Allah, maka itu adalah sedahsyat-dahsyat penyakit, separah-parah penyakit. Dan itu sebenarnya adalah jutaan kali lebih besar bahayanya berbanding dengan penyakit fizikal kecil yang menimpa kita. Jadi Imam Said Nursi di sini mengibaratkan sakit fizikal apa pun perempuan sebenarnya kecil. Sakit fizikal apa pun sebenarnya kecil. Yang besar tu apa ni? Sakit dosa ni. Sakit tak kenal Allah, sakit tidak beriman dengan akhirat. Itu sebenarnya lebih bahaya dan itu sebenarnya yang lebih merisaukan. Maka merataplah kerananya, kerana hati, roh dan dirimu mempunyai hubungan dengan seluruh maujudat di dunia. Sebenarnya hati rohani kita ni ada kaitan dengan setiap yang ada di muka bumi ini. Setiap satu tu ada kaitan dengan kita. Perbahasannya banyak dalam bab-bab lain. Di sini kita ringkaskan saja nak tengok sebab apa kita nak melihat kaitan kita menerusi perpisahan dan kelenyapan yang sentiasa berlaku. Bukankah kita sentiasa ditinggalkan oleh insan-insan yang kita kasihi? Mereka pergi, mereka meninggal. Hubungan-hubungan tersebut terputus, lalu tergoreslah luka yang tidak terbatas padamu. Cuba kita kenang, insan-insan yang kita kasihi yang meninggal seorang demi seorang, sedih tak kita? Sedih. Tergores tak perasaan kita? Tergores. Kalau saya tanya perempuan, berapa banyak dah goresan dalam hati perempuan? Tak terkira, kan? Sungguh tak terkira. Inilah kaitan kita dengan maujudat lain, makhluk ciptaan. Ada yang belah kucing. Saya tengok dalam grup selalu kucing hilang. Susah hati kan? Tak apa, saya faham, saya pun ada kucing enggak, kan? Saya ada kucing enggak. Kalau maknanya kucing, bila kucing tu hilang sehari tak balik, kita risau, tengok-tengok dah kena langgar kereta. Masya Allah, sedihnya, tergoresnya perasaan. Dan tak boleh dilupakan hingga ke hari ini. Tanya dia orang, memang tak boleh lupa kucing tu hingga ke hari. Maujudat, kan? Maujudat kita. Jadi kita ni memang terkait dengan semua maujudat. Kita terkait dengan semua maujudat. Dan kalau kita kenang semua itu, maka tergoreslah perasaan kita. Apatah lagi oleh sebab engkau menghayalkan kematian itu sebagai penghapusan abadi, dek kerana engkau tidak mengetahui tentang akhirat, maka engkau seolah-olah memiliki satu tubuh berpenyakit sebesar dunia yang calar balar dengan luka. Yang ini ditujukan kepada orang yang selalu tak ingat akhirat, yang mana fokus hidup dia hanya di dunia ini sahaja. Orang begini dia rasa takut dengan kematian. Dia rasa risau kematian itu sesuatu yang mengerikan. Ibarat jatuh dalam telaga, dalam kegelapan, ya, kegelisahan yang luar biasa. Maka orang-orang yang begini, apabila ditimpa dengan sakit, dia lost the hope. Dah habis kelam dunia ni, tak nampak apa-apa. Apa saja kalau kita jumpa dia, dia punya perkataan pertama yang dia keluar daripada lisannya ialah kesakitan-kesakitan yang dia alami. Seakan-akan dahsyat sangat kesakitan itu. Sebab sebenarnya kesakitan boleh membawa kematian, betul tak? Semua sakit-sakit kita ni bila dia jadi kronik, dia jadi acute, memang boleh mati. Jadi punca rupa-rupanya orang yang terlalu risau dengan kesakitan begini adalah kerana dia melihat kematian itu seakan-akan sebagai suatu kepayahan. Sedangkan bagi orang beriman, kematian itu adalah kerehatan. Kematian perempuan adalah bebasnya kita daripada penjara dunia. Ini Imam Said Nursi sebut dalam bab-bab lain. Penjara dunia menuju kepada taman-taman ilahi yang disambut kita dengan nikmat dan kebahagiaan. Betul tak kita ni dalam penjara ni perempuan? Betul kan? Macam-macam tak boleh buat. Betul tak? Macam-macam benda haram.
Kan kalau dipikirkanlah dengan manusia yang tak ada peraturan. Arak tak boleh minum, haram. Babi tak boleh makan, haram. Ada orang kata sedap apa pun, memang kita tak boleh makan. Kan sebutlah sedap macam mana pun, nak dekat sama dengan hormon manusia ke apa ke tak boleh pakai. Buat lotion ke, buat kosmetik ke, tak boleh ambil. Mencuri, seronok mencuri tapi haram. Kan ambil duit free-free je tapi haram. Banyak perkara kita tak boleh buat di dunia ni. Memanglah pakai tudung kadang-kadang panas, tapi tak boleh buka. Betul tak? Kan pakai labuh-labuh memang kadang-kadang berpeluh-peluh, tapi tak boleh juga tidak berpakaian. Banyaklah yang kita tak boleh buat dalam dunia ni. Maka dunia ini penjara. Bagi orang beriman, dia faham ini penjara. Bila penjara, maklumlah banyak benda tak boleh buat. Tetapi kematian itulah jalan keluar daripada penjara itu. Seronok tak nak keluar penjara? Seronok. Alhamdulillah. Cuma kebimbangan para ulama yang adalah pada keinginan mereka untuk beramal soleh lebih banyak. Itu je. Kalau kebimbangan kita ni sebab takut amal tak cukup. Betul. Jadi dengan kebimbangan itulah yang mendorong kita datang kelas-kelas begini. Betul tak? Tapi sebenarnya dengan memahami ilmu ini, kita akan dapati amal perbuatan kita sehari-hari itu nilainya lebih tinggi di hati kita, pahalanya lebih banyak. Bila kita ada kesedaran macam ni perempuan, balik sapu sampah, pahala perempuan sapu sampah dengan kesedaran ni tak sama dengan pahala sebelum ni kita sapu sampah sebab rutin. Beza. Nanti boleh tengok dalam buku amal kita tu, gandaan pahala tu lain. Itulah yang membezakan orang beriman dengan orang tidak beriman. Benda yang dibuat tu sama, masak. Sama masak, tapi orang beriman masak, pahalanya tak sama dengan orang lalai masak. Sebab orang lalai tu dia masak sekadar rutin, sekadar nak menggembirakan manusia di kelilingnya. Tetapi orang beriman masak sebab dia tahu ini ibadah. Ini adalah amal soleh. Ini adalah saham pelaburan saya yang menguntungkan di akhirat. Sama ke pahalanya? Tak sama. Mungkin rasanya sama, tetapi pahala gandaan secara maknawinya itu tidak sama. Apatah lagi dilakukan dalam keadaan sakit. Saya selalu sebut ni. Datang ke surau dalam keadaan sakit, memakai tongkat contohnya. Sama ke dengan orang yang datang surau dengan naik kereta Mercedes? Adakah yang naik kereta Mercedes? Jangan terasa pula. Tak sama dengan orang yang datang dengan basikal. Tak samalah dengan orang yang datang berjalan kaki. Begitulah Allah menilai setiap pahala daripada kesakitan kita. Maka dengan itu insya-Allah, dengan itu kita tiada lagi kebimbangan amal sedikit, tetapi kita akan lebih teruja untuk melaksanakan semua perbuatan sebagai amal ibadah. Dapat pahala insya-Allah. Kita bukan nak perasaan kita bagus dah, tidak. Sentiasa ada rasa khauf dan raja. Ni tips dia je. Kita kena ada rasa khauf dan raja. Khauf tu rasa takut. Betul, kita bimbang. Ya Allah, adakah engkau akan ampunkan dosaku? Adakah aku akan masuk ke dalam rahmat dan syurga-Mu? Itu khauf. Tapi bila kita dah ada khauf, kita ada raja. Raja itu maknanya berharap. Ya Allah, dengan ini aku mengharapkan keampunan-Mu. Nampak? Ya Allah, aku bimbang, adakah amal soleh aku itu cukup? Tapi dengan ini, cukupkanlah amalanku, Ya Allah. Dia bukan terbalik pula. Allah, putus asa lah, tak berani mati. Jangan sebut mati, saya takut, saya tak ready lagi. Jangan sebut yang tu. Kan, kita tak boleh kata yang tu. Yang itu kita bimbang. Sebab kalau cakap begitu menunjukkan memang tak ready, betul lah tu. Na'udzubillah. Sedangkan kita tidak tahu bila kita akan mati. Dan jangan sampai pula kesakitan tu pula menjadikan kita rasa aku nak mati dah, aku nak mati dah. Jangan gitu. Nanti kita akan tengok kenapa. Sambung sikit ya. Oleh itu yang paling utama dan wajib ke atasmu ialah mencari ubat keimanan dan membetulkan iktikadmu yang merupakan ubat dan penawar muktamad yang sangat berkesan dan sangat mujarab. Ini sebenarnya kerja kita. Bila kita sakit, kita cari ubat keimanan. Bila kita sakit, kita cari ubat untuk betulkan iktikad kita. Ya Allah, andainya kesakitan ini kronik dan membawa kepada kematianku, Ya Allah, terimalah amalku, terimalah permohonan keampunanku, jadikanlah aku di kalangan ahli syurga-Mu. Itu iktikad kita. Jadi kita rasa tenang. Andainya betul Allah ambil nyawa kita atas asbab sakit ini, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan husnul khatimah. Itu kerja kita apabila kita sedang sakit. Jadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak terhitung bagi tubuh besar maknawimu yang mempunyai luka dan penyakit yang tidak terkira ini,
Serta jalan paling singkat untuk menemui penawar itu adalah dengan mengenali kudrat dan rahmat Al-Qadir Zul Jalal, menerusi jendela kelemahan dan ketaifan yang diperlihatkan di sebalik tirai kelalaian yang dikoyakkan oleh penyakit fizikal ini. Ini yang saya kata dalam sikit, panjang sikit. Maksud dia apa? Jadi jalan singkat apabila kita sakit, kita nak cari penawar. Jalan singkatnya adalah dengan cara mengenali kudrat dan rahmat Allah SWT. Allah itu maha perkasa, maha berkuasa. Allah itu juga maha memberi rahmat. Jadi macam mana kita nak tengok rahmat dan kekuasaan Allah? Kita tengah sakit ni. Dia kata, tengoklah jendela kelemahan dan ketaifan. Bukankah bila kita sakit kita rasa lemah? Bukankah bila kita rasa sakit kita rasa kita daif? Sampai kadang-kadang makan ubat pun tak boleh hilang sakit tu. Masa tu baru kita sedar, ya Allah, tak ada benda dalam dunia ni boleh menghilangkan kesakitan yang engkau berikan ini. Walaupun doktor paling pakar pun kadang-kadang ubat yang diberikan juga tidak menyembuhkan. Maka sebenarnya aku adalah daif, ya Allah. Maka dengan ini aku sedar aku lemah, ya Allah. Dan kelemahan ketaifan kita ini diperlihatkan oleh Allah di sebalik tirai kelalaian. Memang manusia suka lalai. Dia memang selalu lupa. Kadang-kadang sakit tapi bila makan ubat dia hilang sakit, dia terus lupa diri balik. Kan? Padahal ubat tahan sakit je. Penyakit tu ada lagi. Cuma dia makan ubat tahan sakit, dia terlupa sakit dia lalai semula. Tetapi dengan kesakitan yang menyebabkan kita akui sakit itu, sampai kita rasa kita lemah, kita daif, maka jendela kelalaian itu tadi dikoyak oleh penyakit fizikal ini. Faham maksud dia? Dalam kan? Dalam sangat. Kalau sakit sikit-sikit, makan ubat tahan sakit, kita lupa terus kita sakit. Betul? Betul kan? Kalau nak pergi shopping lah dekat Coket. Sakit, tak jadi lagi shopping, pergi kuliah duha je lah. Sebab sakit ni. Tiba-tiba ada yang pujuk, jomlah makan ubat tahan sakit. Kita pergilah juga Coket hari Ahad ni. Lepas tu makanlah telan ubat tahan sakit 500mg, terus hilang sakitnya. Terus lalai balik, tak jadi pergi kuliah duha, pergilah Coket. Hilanglah 1 jam ilmu. Betul, hilang 1 jam sesi meningkatkan iman dan takwa kita. Jadi di situ berlaku satu kelalaian yang membawa kerugian. Dan sepatutnya sesi ni kita nak guna untuk cuci dosa kita. Sesi ni adalah sabun untuk kita. Sesi ni adalah ibarat untuk menambah pahala dan meningkatkan martabat kita di sisi Allah. Dah tak jadi, pergi pula Coket. Boleh je pergilah time lain. Jangan clash dengan time ada kelas kan. Macam tu maksud dia. Jadi itulah dia. Bila kita betul-betul, tapi kalau kita makan ubat tadi, tak hilang juga sakit. Punya sakitnya tu sampai tak hilang juga. Makan ubat 500mg tahan sakit, tak boleh lebih daripada tu kan. Tak boleh telan 1000mg, bahaya. Bila tak hilang juga sakit, maka kita fikir, ya Allah, sakit betul ni nampaknya, ya Allah. Maknanya aku kena pilih betul-betul ni amal apa yang aku boleh buat di saat sakit begini. Daripada penat jalan kaki, lebih baik saya datang kuliah duha, saya duduk. Sakit duduk atas kursi banyak. Lenguh belakang sandar, dinding ada. Betul kan? Berbanding kita tambah lagi kesakitan itu dalam keadaan kita dah lemah dan dhaif. Itu maksud dia. Jelas tak? Jelas kan? Jadi kadang-kadang Allah bagi tu kronik supaya kita ni surrender betul-betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ya, sesungguhnya terdapat bala dan musibah sepenuh dunia di atas kepala sesiapa yang tidak mengenali Allah. Ini keadaan orang yang tak kenal Allah. Orang yang lalai mengingati Allah dan beribadah. Bila dia sakit, seolah-olah satu masalah dunia ni atas kepala dia. Betul tak? Pernah jumpa tak orang yang kalau dia cakap buka mulut je semua pasal penyakit dia? Kan? Pernah jumpa tak? Kan? Bila kita tanya dia, apa khabar? Macam ni lah saya. Dia panjang lah. Semuanya sakit dia. Seolah-olah segala masalah satu dunia ni atas kepala dia. Disebut oleh bangsa Indonesia, orang ni ialah orang tidak mengenali Allah. Seakan-akan dia lupa sakit tu daripada Allah. Sakit tu nikmat. Sakit tu mendatangkan pahala. Ni saya cakap ni dalam keadaan minggu yang pertemuan lepas. Saya datang, saya sakit. Ingat kan? Jadi Allah bagi sakit 15 hari pada saya ketika mengajarkan kitab ini. Masya Allah, selalu saya dapat pengalaman gitu kalau mengajar Risalah Nur ni.
Bila saya nak mengajar ikhlas 2 minggu, jiwa dia berguling-guling nak ikhlas. Lepas tu baru boleh mengajar ikhlas. Itu yang saya, subhanallah lah kitab ni. Lepas tu saya ajari salah pesakit, saya sihat mulanya. 15 hari sakit perempuan, tapi alhamdulillah sakit tu rasa seronok. Setiap kali orang tanya apa khabar, alhamdulillah, okey, alhamdulillah. Boleh datang meeting online lah ya. Sebab sakit. Kalau saya cuba juga keluar, balik tu jadi macam orang darah tak cukup darah. Memang betul-betul. Tapi setiap kali tanya boleh jawab alhamdulillah, dan bila jawab alhamdulillah tu berasa sihat sikit. Rasa lebih sihat daripada sebelum ni saya mengaku saya sakit. Jadi inilah tips yang kita dapat daripada sini. Allah bagilah kita, rasakanlah nikmat tu ya perempuan ya. Lepas ni semua sakit-sakit kita ni alhamdulillah. Ni lutut tolong istighfar ke Allah. Kalau nak harap mulut je istighfar, tak ingat. Ada time-time lain kita nak cakap benda lain juga. Tapi bila dah sakit belakang tu, belakang dia tolong istighfar dekat Allah. Sakit migrain, kepala dia tolong istighfar dekat Allah. Alhamdulillah nikmat hidup kita. Insya-Allah. Kemudian manakala sesiapa yang mengenali Allah, dunianya penuh dengan cahaya dan kegembiraan maknawi. Dia akan merasai dengan kekuatan imannya berdasarkan darjatnya, maka di bawah kegembiraan, kesembuhan dan kelazatan maknawi yang terhasil daripada iman ini, kepedihan, penyakit-penyakit fizikal yang kecil akan mencair dan hancur. Alhamdulillah. Pernah jumpa orang macam ni, bila kita tanya dia, Masya Allah, puan nampak sihat, dah 70-an, 80-an. Kata Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Rupa-rupanya sakit juga, tapi jenis dia tu boleh sampai Baitul Maqdis dengan kerusi roda. Duit ada kan? Maknanya rezeki Allah bagi tu dia manfaatkan. Bila Baitul Maqdis boleh buka, terus dia pergi. Rezeki dia lah. Kemudian sampai lagi ke umrah, padahal kita nampak dia naik kerusi roda. Tapi bila tanya alhamdulillah saya baik, perasmian program duduk depan sekali. Hebatlah, Masya Allah. Dia menikmati segala yang dia lalui itu sebagai suatu proses kehidupan, nikmat ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita cuba juga begitu ya. Ramaikan lagi yang hadir ni, ajak semua yang sakit-sakit tu. Kita hadir sama-sama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mendatangkan kenikmatan bagi kita semua. Jadi alhamdulillah kita selesai sebahagian daripada ubat yang ke-8 ubat yang ke-8. InsyaAllah kita akan sambung. Alhamdulillah selesai seluruh ubat yang ke-8. Kita akan sambung ke ubat yang ke-9 pada pertemuan yang akan datang. Ada apa-apa soalan ke? Ya, silakan. Bukan. Okey, Said Nursi ni ada 2 sesi. Bagus soalan ni. Said Nursi lama dan Said Nursi baru. Said Nursi lama, beliau dilantik menjadi salah seorang tokoh ilmuwan dalam negara Khilafah Osmaniyah. Ketika tu masih ada lagi, belum jatuh. Dan dia dilantik oleh Khalifah Rashid supaya membaca buku di Darul Hikmah, seluruh buku tu, supaya dia boleh rancang satu program pendidikan yang canggih untuk seluruh Ottoman Empire di seluruh dunia yang boleh menyaingi kemajuan teknologi Eropah. Masa tu Eropah dah mula bangkit. Sebab apa dia bangkit? Dia dah tinggalkan Kristian. Dia dah tak pakai agama Kristian lagi. Kristian duduk dalam gereja sahaja. Dulu Kristian yang menguasai kerajaan, sebab tu dia mundur kan. Jadi bila Kristian duduk dalam gereja sahaja, mereka bebaskan diri daripada kesesatan agama mereka, mereka maju. Tapi umat Islam pula dia semakin lalai. Dia main tengok Eropah, maka dia hilang rasa confident dia, maka Islam ketinggalan. Masa itulah dia sepatutnya membina sebuah universiti, dan dia sedang merancang mendirikan Madrasatul Zahra, yang mana madrasah ini akan menggunakan sistem klasik, bagaimana umat Islam tu semuanya kena belajar agama fardu ain dulu, kemudian fardu kifayah, supaya boleh jadi ulama hebat macam dulu. Ibnu Sina, Farabi, Ibnu Battuta, semua tu kan ulama, walaupun mereka juga saintis. Mereka hafal Quran dari kecil kan. Jadi dia tengah reka sistem tu, dia baca semua buku dalam library tu dari semua bidang ilmu, 90 bidang, sebab tu dia jadi integrasi. Tetapi apabila dia sudah Khalifah Rashid hendak mengeluarkan dana, tiba-tiba jatuh Khilafah Osmaniyah. Kemudian Rusia, Perancis, Britain, Itali datang menyerang Turki secara beramai-ramai. Umat Islam di tempat lain semua sudah dijajah, termasuklah kita.
Maka apa yang terjadi ialah Said Nursi pun membela negaranya daripada jajahan Rusia dengan memimpin 4,000 pasukan tentera. Jadi pula komander. Jadi mulanya tadi ilmuwan negara, kemudian jadi komander tentera. Lepas jadi komander tentera, akhirnya Turki menang. Maka penjajah semua keluar, tiba-tiba naik sistem sekular. Maka bila naik sistem sekular, dia ditawarkan menjadi ulama kerajaan supaya mengeluarkan fatwa mengikut kehendak kerajaan. Buang tudung, kan? Tak boleh menutup aurat, menukar azan dan lain sebagainya, minum arak. Dia ditawarkan gaji yang sangat besar dan juga rumah yang sangat besar, dengan syarat ikut tolong jadi mufti kerajaan. Dia tolak. Sebabkan dia tolak, maka dia dipenjara, dibuang negeri, dipenjara, dibuang negeri, diracun 18 kali. Tak mati-mati, yang meracun mati dulu. Dia mati umur 80, yang meracun mati umur 30 lebih kalau tak salah saya, kan? Yang meracun tu lepas mati tak boleh tanam, kan, diawetkan dululah. Sebab katanya bumi tolak, wallahualam. Sekarang kalau tengok dia punya makam pun dahsyat juga, kan, dengan bertantan batu marmar tu nak tanam dia. Ya, saya tak bau busuk. Okey. Jadi okeylah, saya tak pernah pergi dan saya rasa saya tak akan pergi, insya-Allah. Jadi begitulah bezanya, kan, antara orang yang begitu membawa sekularisme ini. Akhirnya dia tulis Risalah Nur di dalam penjara, di dalam pelarian. Murid-muridnya menulis dengan tangan, disebarkan secara sembunyi-sembunyi sebab mereka sangat takut dengan Risalah Nur ini. Dan memang betul lah, tengok dah berapa lama dah, 80 tahun berlalu, Islam masih kuat lagi kat Turki. Risalah Nur. Bahkan kebangkitan tu dah mula balik di sana. Yang buka Hagia Sophia-nya, kan, yang lantang melawan Israelnya siapa? Turki. Jadi kita boleh nampaklah betapa pentingnya kitab ni membina iman yang betul-betul kuat. Walaupun peraturan semua tak pakai tudung ke apakah, iman dia tak boleh berubah. Kuat betul. Masya Allah. Jadi bagaimanakah kita sekarang di sini? Kita juga sedang melalui ujian-ujian minda, atheism, liberalism, kan? Dah masuk dalam pemikiran anak muda kita. Tak percaya dengan Tuhan, putus asa, sebab tu jadi sakit. Banyak sangat sakit-sakit yang pelik-pelik sekarang ni, kan? Jadi insya-Allah kita ni ambil daripada kekuatan kitab ini. InsyaAllah kalau ada rezeki umur panjang, niat saya lah, dah sampai masa kita ni perlukan kekuatan iman tahqiqi supaya kita boleh turunkan ke anak cucu kita ni. Bukan lagi iman taklidi, bukan iman follow-follow saja. Lahir-lahir Muslim dia follow je. Orang suruh ke kanan dia ke kanan, ke kiri pun dia ke kiri. Dia ikut saja, dia tak faham. Sekarang ni masa untuk kita bagi faham balik apa itu iman, apa itu Islam, supaya kita boleh kembali gemilang. Biarlah ancaman musuh itu banyak di seluruh dunia, tapi iman kita tidak boleh digoyahkan. Itulah dia pembinaan dia. So ujian kita di usia ni sakit ni kadang-kadang boleh goncang iman. Betul tak? Kadang-kadang boleh question balik, ya Allah, kenapa boleh datang penyakit-penyakit ni? Aku ni menjaga kesihatan, makan suplemen sejak 30 tahun. Dia jadilah, kan, soalan-soalan pada qada dan qadar. Betul tak? Kan? Itu tujuan kita, nak bina keimanan melalui risalah pesakit. InsyaAllah habis risalah pesakit, kita cari pula risalah lain. Risalah hasyar pun boleh, risalah hari kiamat, banyak lagi risalah lain. Risalah warga emas pun ada, risalah kalimah-kalimah kecil tentang iman, pedoman untuk wanita pun ada, macam-macam ada, insyaAllah. Okey, saya rasa itu dulu buat hari ini. Mudah-mudahan menjawab soalan Cornelia, kritikal soalannya ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, dan soalan tu juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, menjadikan saya berfikir, dan mudah-mudahan kita juga mengambil faedah daripada sesi kita pada pagi ini, daripada awal hinggalah akhirnya. Kita doa sama-sama dan kita tutup dengan sedikit selawat mengingati Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.